Sebenarnya saya teruja sebab bukan senang saya nak jemput sahabat saya ni, walaupun beliau ni duduk tak jauh daripada rumah saya, kat Kajang juga. Tapi nak dapatkan schedule dia tu memang agak tight sikit. Jadi kita berasa cukup bertuah lah malam ni, kerana sahabat saya ni sudi untuk bersama-sama dengan saya untuk kita bincangkan topik bagaimana kita nak mengurus hutang selepas mati. Okey, jadi mungkin ada yang tertanya, siapa sebenarnya sahabat yang saya maksudkan? Beliau dikenali sebagai Pak D, ataupun nama sebenarnya Suzardi Maulan. Okay, dan beliau merupakan junior saya sebenarnya, junior saya di Sekolah Menengah Agama Sukan Kajang dan junior saya juga di Universiti Islam Antarabangsa. Sama juga kebetulan ambil kos pun dalam bidang undang-undang. Kami berasal daripada kuliah undang-undang, Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws daripada UIA, dan cuma dia ni agak pelik sikit sebab walaupun dia ambil bidang undang-undang, tapi sekarang ni dia tidak menjadi seorang peguam. Nanti kejap lagi kita tanya dia kenapa dia tak jadi peguam, kenapa dia pilih bidang perancangan kewangan untuk dia ceburi. Okey, dan kita boleh panggil dia Pak D lah, memudahkan kita nak bertegur sapa dengan dia. Nanti kita panggil dia Pak D. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput sahabat saya Pak D untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Okay. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar? Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Pak D. Pertama-tamanya itulah kita nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada Pak D kerana sudi bersama-sama dengan saya di segmen sejam di page Atas Anda ni. Okay, macam yang saya dah war-warkan awal-awal tadi, Pak D ni orangnya sibuk, agak susah juga nak orang kata nak dapatkan schedule, nak dapatkan Pak D bersama-sama dalam platform penihatan anda ni untuk berkongsi ilmu. Dan kita manfaatkanlah sesi sejam ni dengan cukup-cukup bermanfaat lah sebenarnya untuk kita bincangkan topik yang sama-sama kita dah pilih pada malam ni, iaitu teknik untuk mengurus hutang selepas mati. Jadi sebelum kita membincangkan tentang topik tersebut, jadi saya nak jemput dulu. Kalau orang kata tak kenal maka tak cinta kan, jadi kita nak bercinta dengan Pak D malam ni, kita kena kenal dulu. Jadi saya jemputlah Pak D untuk bertaaruf sikit, terangkan kepada penonton-penonton kita, siapa sebenarnya yang bernama Suzardi Maulan ni. Silakan Pak D. Terima kasih Coach Isaac. Nama saya Suzardi Maulan, cuma ramai lebih kenal saya dengan nama Pak D. Jadi saya sekarang ini merupakan seorang perancang kewangan berlesen, yang mana seperti mana yang telah disebut oleh Coach Isaac tadi, yang saya ni latar belakang first degree ialah law di UIA, tapi sekarang ni saya tak praktis lah, malah tak pernah praktis pun. Saya terus terlibat dalam secara spesifik dalam bidang perancangan kewangan Islam lah. Jadi boleh saya katakan, kalau nak cerita yang rasmi lah, yang formal, ialah bermula tahun 2011, iaitu lepas saya selesai menghabiskan sijil profesional Islamic Financial Planner. Jadi selepas tu, sebelum waktu saya ambil certification tu, saya masih bekerja lah dengan salah sebuah bank di Malaysia ni. Dan selepas saya dah dapat certification tu, maka saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dan mula-mula tu awal tu terlibat dengan banyak menawarkan servis latihan tentang perurusan kewangan sebelum pada tahun 2017 kot, saya ingat lesen. Saya mula ambil lesen lah, mana kita ambil apply license dengan Suruhanjaya Security dan juga Bank Negara Malaysia bagi membolehkan menawarkan khidmat advisory lah dalam bidang perancangan kewangan Islam. Itulah sedikit sebanyak latar belakang. Dari sudut macam mana boleh secara rasmi lah terlibat dengan Islamic Financial Planning atau perancangan kewangan inilah. Pandangan Pak D lah dalam bidang perancangan kewangan ni, kalau kita nak cerita tentang bidang perancangan kewangan ni, sebenarnya tak ramai orang Melayu kita, orang Muslim kita yang menggunakan khidmat seorang perancang kewangan berlesen macam Pak D ni. Jadi cabarannya Pak D, bila Pak D praktis sebagai seorang perancang kewangan berlesen,
Apa pandangan Pak Di tentang ialah keterbukaan especially masyarakat Melayu Muslim kita ni untuk menggunakan khidmat perancang kewangan macam Pak Di ni? Okey, jadi satunya benda ini kita kena tengok jugalah jumlah perancang kewangan berlesen di Malaysia pun sebenarnya tak ramai. Kalau waktu saya mula-mula ambil license tu tak sampai 1,000 orang pun. Saya tak pasti yang jumlah yang terakhir ni rasa dah lebih kot. Okey, tapi maksudnya waktu saya ambil tu tak sampai 1,000 dan yang Muslim memang memang dalam 100 orang, tak sampai 100 orang pun waktu tu. Jadi memang dari satu sudut, maksudnya perancang kewangan berlesen ni memang tidak ramai. Jadi sebab itu dari satu aspek lain dia menyebabkan tak ramai orang yang engage dengan perancang kewangan berlesen ni lah. Okey, dan satu cabarannya apabila kita menjadi perancang kewangan berlesen ni, orang akan ada stereotype lah yang dia akan kata perancang kewangan berlesen ni dia mesti jual unit trust, dia mesti jual takaful. Mana dua benda lah jadi yang mereka selalu anggap itu yang kita buat, sedangkan perancang kewangan berlesen ni dia boleh menawarkan orang kata servis daripada perusahaan cash flow, pengurusan hutang, dah sampailah macam mana kalau klien kita meninggal dunia lah, mana kita boleh menguruskan ataupun menyediakan atau klien kita ni untuk bersedia menghadapi kematian dari sudut kewangan mereka. Maksudnya kalau mereka ni meninggal dunia sekalipun, macam mana mereka boleh meninggalkan waris mereka dengan duit yang cukup, boleh hutang-hutang mereka habis dibayar dan sebagainya lah. Jadi memang dari satu sudut memang maksudnya siapa yang dah jadi perancang kewangan berlesen ni dia kena banyakkan orang kata kesedaran lah, sebab nak tunjukkan unit trust takaful itu sebahagian sahaja yang kita bincangkan, tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh bantu klien lah, maksudnya end-to-end services berkaitan dengan personal finance lah. Okay, so dalam erti kata lain lah, kalau nak disamakan lah, disamakan antara Pak Di dengan Haji Asri, Pak Di dengan DNK, adakah lebih kurang sama ataupun macam mana? Okey, tiga-tiga tu saya di DNK Haji Asri itu adalah semua individu berlesen, kami semua individu berlesen, cuma dalam bidang yang berlainan. Macam saya perancang kewangan berlesen, saya pun dah ambil expanded scope yang boleh advise saham dari sudut advisory. Macam Haji Asri dia remiser saham. Jadi satu lesen yang lain memang siapa nak buka akaun CDS dia boleh terus buka dengan Haji Asri. Manakala di DNK pula sekarang dia dah dia merupakan fund manager lah. Fund manager tu jadi dia lah yang orang kata buat decision on behalf of client untuk trade saham lah, dan sekarang ni pun jadi CEO kan untuk syarikat unit trust. Jadi maksudnya saya lebih kepada investment planning, kita bagi advice kalau orang tu nak dapatkan second opinion. Jadi kalau nak trade saham terus, tak nak orang kata fikirkan hal-hal kewangan lain, boleh terus buka akaun dengan syarikat broker macam dengan Haji Asri. Macam di DNK tu, siapa yang mungkin ada duit lebih banyak sikit, mungkin dia boleh buka private mandate terus dengan dia, terus lantik dia lah sebagai fund manager sebagai contoh. Jadi tiga individu yang berlesen semuanya cuma dalam bidang-bidang yang berbeza lah. Itu saya bercakap. Okay, alright. Okay, berkisar tentang topik kita Pak Di, urus hutang selepas mati. Ataupun sebenarnya kita tersilap kot, urus hutang sebelum mati, dah mati nak urus hutang macam mana kan? Kita kena urus sebelum kita meninggal kan. Jadi pandangan Pak Di, bila kita nak buat hutang ni sebenarnya kita kena plan dulu sebelum kita buat hutang, ataupun kita dah buat hutang baru kita plan macam mana nak urus hutang tu? Sebaiknya ni malah kita sepatutnya merancang untuk berhutang. Tapi memang kebiasaannya orang datang kepada kita, kepada saya lah khususnya, dia bukan datang nak buat hutang, selalunya dia datang dengan hutang-hutang yang dia ada. Jadi lazimnya begitulah. Maksudnya orang yang orang kata kalau audience kita tu macam training macam ni, kita student, yang tu betul. Yang tu kita boleh tunjukkan dekat dia macam mana sepatutnya dia merancang untuk beli rumah dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang telah bekerja, yang telah mempunyai pendapatan, selalunya dia datang jumpa sebab dia sudah pun ada hutang. Jadi di situlah datang peranan perancang kewangan ini untuk orang kata betulkan balik kedudukan kewangan dia. Dari di situlah kita nampaklah macam-macam jenis orang kata, walaupun nampak harta dia banyak tapi hutang dia pun banyak juga. Ada orang yang kita nampak macam dia ni nampak biasa-biasa tapi rupa-rupanya dia jutawan senyap. Jadi kita dah jumpalah pelbagai jenis orang. Yang kereta besar tak semestinya dia hidup tenang, yang kereta kecil jangan sangka dia tidak ada harta lah di belakang tu.
Okey, pandangan Pak Di lah berdasarkan pengalaman Pak Di menguruskan orang kata apa aset dan juga wang klien-klien Pak Di lah kan um, adakah betul pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu kita ni jarang-jarang pandai mengurus kewangan? Yang betul-betul faham nak mengurus kewangan tu tak ramai. Pandangan Pak Di macam mana? Saya boleh kata ada betul je lah. Sebabnya kalau kita nak tunjuk pandai tak pandai urus kewangan ni, kita tengok apa yang antaranya apa yang berlaku selepas kematian lah. Sebabnya kalau betul-betul dia pandai menguruskan kewangan dengan baik, maka sepatutnya selepas kematian harta dia tu tidak akan beku dengan terlalu lama. Tapi apa yang kita dapat tengok, harta umat Islam yang beku sahaja dia bergantunglah pada siapa yang kita tanya, tapi sekurang-kurangnya 60 bilion harta umat Islam ni telah pun berkulah. Jadi 60 bilion ni satu jumlah yang besar. Kalau kita nak tahu berapa banyak jumlah 60 bilion ni, cuba tengoklah. Tabung haji itu saja sahnya lebih kurang 70 bilion lebih. Jadi dengan 60 bilion tu seolah-olahnya umat Islam ni boleh ada 2 institusi tabung haji lah dari sudut lain. Jadi nak tunjuknya begitulah orang kita ini dari sudut perancangan kewangan, dia mungkin satu dari satu sudut lah kita nampak dia mungkin dia tahu nak menguruskan satu aspek, tapi dia tidak pandai dalam aspek yang lain. Jadi menyebabkan dia orang kata dia boleh jadi stuck lah satu kawasan saja. Contohlah dia mungkin pandai dalam bab beli rumah banyak, okey, tak ada masalah. Cuma bila dah beli rumah banyak ni, dia akan fikirkan tentang isu teks, cukai, okey, tentang isu hutang yang dia nak bayar kalau dia meninggal dunia lebih awal, ataupun mungkin dari sudut pembahagian harta rumah-rumah yang dia ada itu. Jadi yang mana benda-benda tersebut kita perlu sesuaikan dengan apa yang dia nak. Ada orang dia memang tak ada masalah, ada orang kata dia tak apalah, lepas dah meninggal dunia sebagai contoh, dia kata rumah tu kita faraidkan saja. Tapi ada orang dia nak meneruskan, orang kata rumah-rumah yang dia dah ada itu sebagai contoh, dia nak teruskan kepada generasi yang seterusnya. Jadi macam mana nak bantu? Jadi benda seperti itu sebenarnya memang dia tidak boleh lah orang kata sekadar jumpa satu pihak sahaja, dan benda tersebut akan melibatkan banyak pihak lah. Maknanya kita kena structurekan dia punya macam mana dia boleh ada rumah yang banyak, dan pada masa yang sama hasrat dia tu untuk membolehkan suami dia, isteri dia ataupun anak-anak dia mendapat hasil sewa secara berterusan tu boleh kita bantulah. Sebab benda-benda macam ni saya nampak dia orang kata tidak diuruskan dengan baik. Dan sama jugalah tentang insurans dan takaful, kan ramai yang menganggap ambil takaful itu pembaziran sebab bukan dapat balik pun takaful dekat dia. Tapi sedangkan takaful ini merupakan salah satu aspek dari sudut kita nak menguruskan risiko-risiko kewangan lah, sama ada kita meninggal dunia ataupun mungkin kita cacat, lumpuh lah, kita lumpuh ataupun kita sakit. Jadi benda tersebut memang kita tak rasa ada keperluan sewaktu sihat, tapi tunggulah waktu sakit, waktu itulah kita akan rasa betapa menyesalnya kita tak bersedialah menyediakan payung sebelum hujan itu tadi. Okey. Pak Di dah sebut tadi tentang takaful, kepentingan setiap individu memiliki ataupun ada sijil takaful. Dan dalam masa yang sama Pak Di juga dah terangkan tentang harta yang dibekukan kerana tidak ditadbir urus selepas kematian, sehingga 60 bilion 60 juta sikit lagi, 60 bilion 60 bilion jumlahnya. Dan unfortunately kebanyakannya adalah terdiri daripada harta-harta di kalangan Melayu Muslim lah kan. So bertitik tolak daripada apa yang Pak Di dah ceritakan tadi, kita dah nampak sebenarnya bukan nak kata orang Melayu kita ni tak reti nak kumpul harta, bukan nak kata orang Melayu kita ni jenis yang memang golongan M40 dan B40 je majoritinya, tapi ramai sebenarnya golongan Melayu yang mempunyai harta, cuma mungkin dari segi nak manage, nak uruskan harta-harta tersebut, terutamanya hutang-hutang yang mereka ada, mereka bukan nak kata gagal lah, tapi mereka kurang arif dan kurang menitik beratkan hal tersebut lah. Jadi pandangan Pak Di, kalau katalah sekarang ni, biasanya macam golongan yang baru graduate, baru je keluar daripada universiti, dan tengah mungkin first year honeymoon lah, kata honeymoon
dapat pekerjaan dan sebagainya. So mereka beranggapan bahawa itu masa untuk mereka spend duit mereka tak fikirkan tentang keperluan untuk memiliki rumah, keperluan untuk menyimpan, keperluan untuk mempunyai sijil takaful dan sebagainya. Jadi Pak Di melihat golongan-golongan yang macam ni, kita panggil dia BBNU lah, budak-budak baru nak up ni kan. So macam mana sebenarnya Pak Di nak tackle budak-budak baru nak up ni untuk mereka lebih sedar tentang kepentingan merancang kewangan, terutamanya kepentingan untuk memiliki aset ketika mereka masih muda tu. Kalau boleh Pak Di nasihatkan golongan-golongan ni. Okey, dia sebenarnya kita kena tengok baliklah. Maksudnya kalau dulu kita tengok kalau kisah-kisah dululah orang masuk universiti kan. Kalau anak masuk universiti, kita akan dengar mak ayah dia jual sawah. Mak ayah dia pajak sawah, jual lembu, jual kambing untuk membolehkan anak dia masuk universiti. Jadi maksudnya nak tunjuk betul lah, orang Melayu ni, orang kita ni memang dah pandai menguruskan harta. Maksudnya orang dulu pun dia tahu anak nak masuk nak belajar, dia kena beli tanah kan. Maksud nanti anak dia dah belajar, dia akan jual tanah tersebut. Jadi samalah juga sepatutnya anak-anak generasi pada hari ini, dia kena nampak benda tersebut pun akan berlaku satu hari nanti bila dia dah ada anak dia dah mula nak masuk universiti. Cuma apa yang mungkin membezakan ialah jenis aset itu yang akan menjadi perbezaan. Kalau dulu mak ayah kita, datuk nenek kita mungkin beli tanah, beli kambing, beli lembu, ayam dan sebagainya. Tapi hari ini generasi kita nak beli lembu macam mana? Macam rumah kita lah sekarang kan. Memang takkan nak beli ayam pula depan tu, nak beli lembu memang confirm lah MPKG akan datang dan akan angkut lah lembu tu bawa dan tidak akan seterusnya lah. Jadi maksudnya budaya cuma sekarang disebabkan orang kata peredaran zaman, orang kata masyarakat kita kena berubah lah, kena melihat aset-aset yang lain. Maksudnya aset ini dia tidak lagi, kita kena accept yang keadaan bahawa ada aset-aset baru yang perlu orang kita kumpul. Okay, maksudnya kalau kita tengok SB tu orang dah biasa lah, SB, tabung haji. Tapi pada masa sama aset-aset lain, contoh macam saham, okay, macam berniaga orang kata, dan sekali kita ada macam digital asset. Malah kalau hari ini kita tengok kalau anak-anak muda hari ini banyak yang terlibat dengan online business, dia mungkin ada dia punya IP, dia punya produk yang boleh dipatent dan sebagainya, maka itu semua adalah satu antara benda-benda aset barulah yang sepatutnya kita bagi tahu dekat mereka. Mungkin dia masih melihat memanglah macam hari ini orang kata harga rumah makin mahal, jadi dia rasa macam aku kerja gaji 3,000 pun rumah kat Lembah Kelang ni gaji 3,000, rumah mana nak beli kan. Kalau mungkin di luar Lembah Kelang mungkin dia boleh dapatlah gaji 3,000, tapi macam hari ni rumah mana nak beli. Jadi sebab itu mungkin mereka merasakan ketidakmampuan memiliki rumah, menyebabkan mereka rasa lebih baiklah kita pergi bercuti je lah kan. Baik kita pergi bercuti. Kalau dulu tak, kalau dulu kita macam ialah generasi yang lama, kalau kita boleh tengok, okay, mereka gaji 2-3 ribu pun tapi mampu beli rumah. Disebabkan mampu beli rumah, mampu beli tanah, disebabkan harga tanah yang lebih murah, harga rumah yang lebih murah. Jadi ini orang kata peredaran zaman yang maksudnya kalau kita nak cerita kepada generasi muda ni, kita kena acknowledge yang mana zaman mereka ni zaman yang berbeza dengan zaman kita, dan mungkin zaman yang berbeza dengan zaman mak ayah dan datuk nenek kita lah. Dari situ baru dia akan nampak lah mana kita kena bantu mereka dari sudut tu. Okey. Jadi kesimpulan apa yang Pak Di beritahu tadi, sebenarnya anak-anak muda kita ni kalau nak kata mereka tak tahu, sebenarnya mereka tahu, cuma mungkin mereka rasakan bahawa perkara tu agak sukar untuk mereka laksanakan, kerana satu mungkin disebabkan dia rasa duit dia tu tak banyak kuasa membeli dia tu untuk membeli sebuah rumah atau membayar caruman untuk dapatkan perlindungan takaful dan sebagainya. Duit yang ada mungkin gaji mereka starting tu mungkin 2,000 kan. Dengan 2,000 tu manalah mampu nak beli rumah dan sebagainya. Itu perception diorang lah kan. Tapi sebenarnya hakikatnya kalau mereka tahu, kalau mereka tahu merancang kewangan, kalau mereka tahu cara macam mana nak ketepikan dulu duit untuk disimpan rather than duit untuk dibelanjakan, mungkin mereka dah boleh rancang kewangan tu daripada awal, even though gaji baru 2,000, betul tak Pak Di? Betul, boleh dibuat. Mana dibuat satu perancangan dengan lebih baik. Sekurang-kurangnya kalau dari sudut rumah lah, rumah tu kita boleh mulakan dengan rumah yang orang kata yang pada harga yang sesuai lah dengan gaji dia. Maksudnya
janganlah orang kata terus nak beli rumah yang besar. Cukuplah bermula dengan rumah yang lebih kecil dahulu, yang orang kata sebagai permulaan. Malah kalau dia rasa tidak mahu beli rumah pun sebenarnya itu pun tak ada masalah, sebab hari ni aset-aset lain pun ada banyak. Yang penting dia kena mula faham bahawa kena tahulah apa yang dia beli itu merupakan satu aset atau merupakan satu liability lah. Maksudnya penting dia mesti mengumpul aset dan bukannya mengumpul hutang untuk awal ini. Sebabnya kalau dia telah mula mengumpul hutang dengan lebih banyak berbanding aset, maka itu orang kata satu cara yang orang kata boleh menyebabkan dia akan menyesallah di kemudian hari bila dia gagal membezakan apa itu aset dan apa itu beban ataupun liability lah. Okay. Alright, saya tegur sekejap kawan-kawan yang baru masuk dan masuk di ruangan komen ni. Tuan Abdul Rahim Abbas, okey, ni bira saya ni. Puan Zuraidi, Waalaikumsalam. Junaidi Abdul Hamid, ni adik ipar saya. Ramai saudara mara di kalangan adik-adik saya masuk ni. Abu Ahmad, Waalaikumsalam. Tuan Cikgu Hashimah mana ada? Cikgu Hashimah Ibrahim, Waalaikumsalam cikgu. Tulislah Dolah Kamari, Waalaikumsalam. Okey, semua kabari Pak Di. Mula-mula tengok macam bukan Pak Di dah tembam, tapi dengar suara macam biasa dengar je. Berarti betul-betul ialah Pak Di. Ni mungkin kawan-kawan Pak Di lah ni Tuan Dolah Kamari ni. Okey, so terima kasih banyak-banyak sepupu. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah masukkan ruangan komen yang dah bertegur sapa dengan kita. Okey, seterusnya Pak Di. Kita cerita tentang urus hutang sebelum kita nak meninggal. So antara langkah-langkah yang patut diambil, especially those yang mungkin baru nak mengumpul harta. Contohlah macam ada kawan-kawan kita di sini mungkin baru nak beli rumah. Okay, bagaimana caranya sebenarnya? Dalam masa yang sama Pak Di beritahu tadi, pastikan kita kumpul harta, bukan kumpul hutang. Tapi almost impossible kita nak kumpulkan duit, nak cukupkan duit. Katalah harga rumah tu 200,000. Nak cukupkan duit sampai 200,000 baru kita nak beli rumah. Kan? Jadi memang selalunya bila kita nak beli rumah, kita beli dengan adanya pembiayaan perumahan daripada pihak bank ataupun LPPSA dan sebagainya lah. Jadi macam mana kita nak pastikan bila kita buat hutang tu, kita boleh pastikan yang kita boleh urus hutang tersebut dengan bijak, dan kita pastikan bila kita dah meninggal nanti kita boleh langsaikan segala hutang piutang yang ada. So mungkin Pak Di boleh terangkan pada umum. Okey, kalau sesiapa pernah engage lah financial planner, selalunya dia akan mulakan dengan cash flow kan, pengurusan aliran tunai tu. Tapi sebenarnya saya lebih suka memulakan perancangan kewangan ni melihat kepada apa akan jadi kalau kita meninggal dunia. Sebab benda tersebut lebih berfokus. Sebabnya kalau kita tengok ada satu hadis yang tentang hutang ni, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah daripada Jabir sahabat Nabi dia pernah meriwayatkan bahawa seorang lelaki ni meninggal dunia, dan selepas dah siap mandi semua ni dan mengkafankan, lalu dibawa kepada Rasulullah. Dan soalan Rasulullah kepada Jabir ini ialah boleh silap. Jabir sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak engkau jadi imam untuk solat jenazah? Kemudian Rasulullah pun bertanya, apakah beliau mempunyai hutang? Lepas tu sahabat pun menjawab, ya, sebanyak 2 dinar. Kemudian Rasulullah pun berlalu daripada situ. Maksudnya Rasulullah tak nak jadi imam solat jenazah. Maka selepas nampak Rasulullah berlalu, barulah Abu Qatadah tampil dan berkata, sesungguhnya aku akan menjamin hutang sebanyak 2 dinar tadi. Maksud menjamin tu dia akan tolong bayar. Selepas dah dengar jaminan daripada Abu Qatadah itu, barulah Nabi Muhammad sudi untuk menjadi imam solat jenazah. Jadi nak tunjukkan di sini, bila kita melihat, kita bermula daripada, orang kata, memulakan daripada sudut itu dulu, maka kita akan nampak betapa beratnya tanggungan hutang dalam Islam yang kita perlu ambil beratlah. Maksudnya Nabi Muhammad tidak mahu menjadi imam solat jenazah terhadap satu jenazah yang ada hutang yang belum dijamin. Jadi bila kita dah faham daripada situ, barulah kita kembali ke depan. Jadi benda yang kita kena buat adalah, pertamanya kita kena pastikan betul macam disebutkan tadi, kita nak beli rumah sampai bila nak kumpul duit sampai cukup nak ada 200,000. Jadi tak nak kita kena ada hutang. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena pastikan berhutang ni tak salah. Cumanya kita kena pastikan hutang-hutang yang kita buat, mana aset-aset yang mana kita beli dan kita perlu berhutang, kita kena pastikan, catat, kalau sekiranya aku meninggal dunia esok lusa, siapa nak bayar hutang ni?
Jadi itu benda yang dia kena buatlah terlebih dahulu. Maksudnya bila dia buat catatan, biasalah catatan berapa banyak yang dia dapat, berapa banyak dia belanjakan, lepas tu dia akan catat berapa banyak harta yang dia ada dan juga berapa banyak hutang yang dia ada. Maka dalam catatan tersebut, contohnya rumah dikajang, tulis berapa nilai semasa dia, berapa nilai hutang yang masih ada, dan catat di sebelah tu juga ialah kalau aku meninggal dunia, siapa yang akan cover hutang ni tadi, siapa yang akan bayarkan hutang ni tadi. Jadi kita akan nampaklah di situ persediaan asasnya. Seterusnya rumah yang pertama, rumah yang kedua, kereta yang pertama, kereta yang kedua, mungkin ada hutang PT, PTN, hutang mara dan sebagainya. Mungkin kita ada hutang dengan mak ayah kita dan sebagainya. Kita catat semua, dan kita catat sebelah tu, sekiranya aku meninggal dunia, siapa yang akan bayarkan hutang itu tadi. Jadi itulah yang sepatutnya kita buatlah. Maksudnya memang kita tak ada masalah nak berhutang. Satunya kita kena pastikan bila kita dah berhutang ini, dia punya tanggungjawab kita untuk melangsaikannya itu adalah wajib. Okay, maksudnya buat hutang tu tak wajib. Okay, buat hutang itu terpulang lah pada kita nak buat ataupun tidak. Cumanya apabila telah berhutang, maka dia telah menjadi satu kewajipan yang kita perlu tunaikan. Jadi selepas benda-benda tersebut kita faham, barulah kita boleh merancang dengan lebih baiklah tentang kita punya kewangan. Sebabnya ramai orang hari ini dia tidak apabila dia nampak macam hutang ni benda yang orang kata tak apalah, dia macam tak nak ambil kisah dan sebagainya. Tapi kalau dia sedar yang bahawa tanggungan hutang dalam Islam ni sebenarnya sangat berat, dia punya tanggungjawab dia untuk seorang yang berhutang untuk selesaikan walaupun selepas mati, maka dia akan lebih, orang kata, prudent lah. Maksudnya nak beli kereta, dia boleh beli kereta tapi pastikan kereta yang memang ikut kemampuan dia. Nak beli rumah, boleh beli rumah tapi kena pastikan adalah berdasarkan kemampuan sebenar dia. Nak berkahwin dengan hutang boleh, tapi orang kata itulah dia, adakah dia sebenarnya mampu untuk membayar balik hutang tersebut, ataupun dia nak berhutang untuk melabur, ataupun dia nak apalah pakai kad kredit dan sebagainya. Memang kita akan pakai, cuma bila kita nampak benda tersebut, maka secara automatik kita akan menjadi lebih, orang kata, lebih bijak lah dalam kita menguruskan kewangan. Sebab macam mana pun kita kena pastikan kita sentiasa berhutang, kita akan sentiasa pastikan selepas tu yang mana kita akan sentiasa berhutang mengikut kemampuan kita yang sebenar. Itu key point dia. Maksudnya kita apa-apa pun nak berhutang membeli satu aset, pastikan kita berhutang mengikut kemampuan kewangan kita yang sebenar dan bukan ikut orang dan bukannya ikut apa yang jual suruh beli dan sebagainya lah. Okey. Terima kasih Pak Adi atas penerangan tu tadi. Sebenarnya kesimpulannya di sini, nak berhutang tu tak salah. Cuma kita kena rancang dulu sebelum kita nak buat apa-apa pembelian, kita nak berhutang sama ada kita ni, bukan sebab orang kita ni biasanya, ini istilah yang biasa digunakan lah, alang-alang. Alang-alang buat pinjaman biar sampai santak habis. Alang-alang buat housing loan, financing untuk beli rumah biar sampai 100% loan. Alang-alang nak ikat hutang kereta, tenure boleh full stretch sampai 9 years, so kita tarik sampai 9 tahun kan. So itu biasanya yang kita dengar dan biasa kita orang kata apa nampak lah, especially orang kita ni lah kan. So Pak Adi dah bagi sedikit gambaran tadi yang mungkin boleh orang kata apa menjentik minda kita semua. Berhati-hati bila nak berhutang, jangan fikir kita ni bila bank kata kita mampu untuk buat hutang tu, kita sembrono je buat hutang tu tanpa kita memikirkan impak sekiranya berlaku perkara-perkara yang kita tak ingini. Bukan setakat impak perkara yang tak diingini itu kita meninggal ataupun kita kena penyakit kritikal ataupun kita lumpuh saja. Cuma perkara lain juga, contoh macam sekarang bila berlakunya pandemik COVID-19. Mungkin 2 tahun lepas kita tak menjangkakan berlakunya COVID-19. Kita tak tahu pun sampai ke tahap satu Malaysia terpaksa berkampung duduk di rumah masing-masing, tak boleh bekerja kan, sampaikan ramai yang kena berhenti, ramai yang kena buang kerja dan sebagainya, ramai juga yang dipotong gaji. Jadi ketika tu kalau katalah kita tak rancangkan betul-betul, kita santakkan habis kemampuan yang ada tu, konon-kononnya kita mampu untuk beli tapi sebenarnya kita kurang berkemampuan untuk beli, yang disebabkan kita ambil maksimum alang-alang ambil loan tu, ambil maksimum seboleh-bolehnya.
Itulah yang mengakibatkan ramai di kalangan kita yang sekarang ni rumah beli tapi terpaksa dijual balik sebab tak mampu nak bayar dia punya monthly installment dan sebagainya. Okay, bukan setakat macam Pak Di beritahu tadi, saya setuju bukan setakat nak fikirkan untuk kita meninggal aja mungkin meninggal kita ada takaful, ada MLTT ataupun MRTT dan sebagainya dah boleh cover di situ, tapi kemampuan juga dilihat berdasarkan kepada kalau berlaku senario macam yang kita hadapi sekarang. Macam mana kita nak cover monthly installment rumah yang kita beli kononnya untuk investment tapi tak ada penyewa, kan tak ada orang yang menyewa, tak ada siapa yang tolong kita bayarkan installment kepada pihak bank, jadi kita yang menanggung, kan. So itu perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan perempuan kena fahamkan dengan begitu jelas sebelum kita buat apa-apa pelaburan sekalipun, hatta nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya. Okey Pak Di, ada soalan-soalan yang masuk ni, saya baca sekejap Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syafiq Amin. Waalaikumsalam Tuan Syafiq. Dia ada komen kat sini, nak kumpul aset pun kena berhutang juga. Nak kumpul aset kena berhutang juga, tapi sebab itulah yang saya beritahu tadi, maknanya kita ni bila nak berhutang kita kena ukur baju kat badan sendiri, itu yang mustahaknya lah. Dari segi kemampuan kita, bukan setakat apa yang bank kata kita mampu, tapi kita sendiri kena tentukan kemampuan kita tu kat mana, kan. Kalau katalah every month kita dapat gaji 3,000, okay, 3,000 mungkin bank dah buat calculation kita mampu untuk beli rumah harga 150,000 sebagai contoh, sebab monthly installment dia mungkin dalam 1,000, 1,200 macam tu, lebih kurang, kan. Tapi dalam masa yang sama kita pun tahu spending power kita macam mana, kita tahu yang kita every month kita spend duit untuk belanja dan sebagainya, kan. Jadi kita kena ukur baju kat badan sendiri. Okey, Tuan Zainizam Zakaria, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Tuan Zainizam. Okey, dia ada bertanya kat sini Pak Di, si mati meninggal dan ada hutang yang tak di-cover takaful, adakah semua waris faraid diwajibkan untuk selesaikan hutang tu? Jadi pandangan Pak Di macam mana Pak Di? Apa yang waris faraid dapat ialah residual ataupun apa yang berbaki daripada harta selepas hutang dibayar. Tapi selepas hutang dah bayar, tak ada baki, maka tak dapat apa-apalah waris faraid tadi. Dan apabila harta dah habis digunakan untuk bayar hutang dan masih ada hutang, maka waris pun tak wajib nak bayarkan hutang tersebut. Jadi sebenarnya waris faraid ini ialah menerima apa lebihan sahaja. Jadi kalau tidak ada lebihan, maka dia tidak menerima apa-apa dan dia tidak menanggung apa-apa. Jadi itu daripada sudut Islamnya lah, maksudnya kalau dia tidak, mana kalau kita nak tolong bayarkan itu terpulang kepada kita. Tapi maksudnya dia tidaklah orang kata isteri kena bayarkan, mak kena bayarkan, warisan anak kena bayarkan. Itu sebenarnya itu adalah ihsan daripada waris-waris untuk bantu bayarkan, macam kita bagi sedekah dekat dia lah untuk tolong bayarkan hutang bagi pihak. Cuma daripada sudut legal lah, kan, yang itu saya mungkin Coach Aizat lagi tahulah kot. Kadang-kadang kita dengar macam mana lembaga pun datang menuntut hutang, kan, lepas orang tu meninggal dunia sedangkan aset dah tak ada. Jadi itu mungkin dari sudut legal. Tapi daripada sudut Islamnya, waris faraid tidak lagi bertanggungjawab atas hutang. Okey? Sebab ingat waris faraid hanya terima selepas apa yang berbaki sahaja. Berbaki itu negatif lah. Okey, maknanya kita cerita tentang waris faraid. Waris faraid ni dia mewarisi apa yang ditinggalkan selepas tolak segala hutang yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Kalau ada baki baru sampai ke tangan waris-waris yang berhak di bawah faraid lah. Okey, kalau misal kata si mati tadi hutangnya tu dah tolak semua sekali, masih lagi ada hutang, jadi Pak Di dah jawab tadi, sebenarnya tak diwajibkan untuk waris-waris faraid ni menanggung hutang si mati. Kalau dia nak bayarkan lagi baguslah, itu yang digalakkan lah, tapi dia tidak menjadi satu dosa kepada dia lah sebab dia tak bayarkan hutang si mati tadi. Okey, so itu untuk menjawab soalan Tuan Zainizam. Okey, dan berbalik kepada apa yang Pak Di dah ceritakan tadi, dan saya ingin petik sikit lah daripada pembukaan yang kita dah discuss tadi tentang bila nak buat hutang ni, sebenarnya kita perlu fikirkan cara untuk melangsaikan hutang sekiranya kita tak sempat nak melunaskan hutang-hutang tersebut ketika hayat kita. Okay, jadi Pak Di pun dah sebutkan tadi, salah satu caranya adalah melalui mencarum dengan takaful. Okay. Jadi Pak Di boleh terangkan tak kat sini? Okay. Setakat mana yang Pak Di rasakan kita ni perlu ambil takaful? Adakah takaful diambil sebelum kita buat hutang ataupun takaful diambil setelah kita dah ada hutang?
Okey, kita tak cerita tentang medical card lah. Kita cerita tentang takaful sebagai medium untuk kita panggil debt cancellation, untuk menyelesaikan baki hutang yang ada. Okey, pandangan Pak D, perlu tak kita ambil takaful even though kita tak ada hutang lagi? Mungkin anak-anak muda yang baru nak bekerja, yang tak ada lagi komitmen, dia patut ambil takaful untuk purpose nak buat debt cancellation ke, ataupun dia tunggu sampai dah ada hutang nanti boleh buat? Silakan Pak D. Okey. Jadi tujuan kita ambil takaful dari sudut inilah, maksud dari sudut yang kita bincangkan ini ialah pertamanya, kalau kita tengok dulu, kalau seseorang, kalau kita lah meninggal dunia, siapa yang kita tinggalkan? Ada tak sesiapa daripada waris kita ataupun orang terdekat dengan kita yang akan, orang kata, hidup dia akan jadi berbeza selepas kita tidak ada dari sudut kewangan? Jadi kalau jawapannya ada, maka di situlah datang kewajipan untuk mengambil takaful. Okey. Jadi satu tujuan takaful ni ialah kita nak bagi cash lah, maknanya kita nak bagi wang tunai kepada waris yang kita tinggalkan tadi. Dan yang keduanya, takaful juga boleh bertujuan secara spesifik untuk kita bayar, untuk jadikan sebagai modal untuk bayar hutang-hutang yang kita ada. Jadi dari situlah maka mereka, anak muda sebagai contoh, dia tengok balik, ada hutang tak ada, ada tak orang lain yang akan dari sudut kewangan yang dia akan terjejas, tak ada. Maka dari situ maksudnya keutamaan, dari sudut keutamaan maksudnya rendah lah. Mana keutamaan dia, maksudnya dia boleh utamakan untuk memenuhkan savings ataupun buat investment terlebih dahulu. Maksudnya mengambil takaful tu tidak menjadi keutamaan yang atas lah. Selepas dia dah mula ada komitmen, selepas dia dah mula ada dependent sebagai contoh yang menyebabkan mereka-mereka ini perlukan duit selepas kematian ataupun sakit dan sebagainya, maka di situlah baru datangnya kewajipan untuk mengambil takaful. Jadi itulah benda yang kita kena nampak bila disebut pasal hutang ini, sebab yang biasa orang sebut tu kan takaful untuk tinggalkan waris, dan takaful untuk apa orang kata, untuk bayar hutang. Cuma apa yang berlaku sebab pandemik ni kan, yang saya sangat cubalah masih tertanya-tanya apakah solusi yang terbaik, ialah dalam keadaan sekarang rasanya mungkin di kalangan peguam pun dia dah maklum yang mana pejabat pusaka pun tutup kan, mahkamah nak uruskan pusaka pun ada, mana urusan tersebut menjadi lambat dan sebagainya. Jadi kita juga kena fikirkan satu kaedah yang mana macam mana kita nak create instant cash yang kita boleh bagi kepada waris yang ditinggalkan. Maksud instant cash ni ialah benda yang waris yang terdekat, khususnya anak dan isteri, yang mana dia boleh meneruskan kehidupan mereka walaupun dalam keadaan pandemik sekarang. Sebab memang betul kadang-kadang kita ada duit, tapi duit tersebut diletakkan dalam, sebagai contoh, SB. Dan nak keluarkan duit dalam SB, kita orang kata mesti ada surat kuasa lah kan, baru kita boleh keluarkan daripada duit SB. Tapi dalam keadaan pandemik hari ini, saya lihat proses yang tuntutan pusaka ini menjadi lambat. Jadi saya rasa di sini juga orang Islam lah perlu dikenalkan dengan konsep surat amanah tu lah, ataupun kita panggil sebagai trust punya konsep, yang mana kita boleh letakkan harta kita ni dalam satu tempat yang kita create, orang kata satu trust, surat amanah, yang mana akan ada pemegang amanah yang akan pegang harta kita. Jadi membolehkan harta tadi dapat digunakan terus oleh dependent ataupun waris-waris yang memang sangat memerlukan duit tunai dalam keadaan sekarang lah. Jadi maksudnya takaful pada masa sama kita boleh guna, saya rasa wajarlah untuk memperkenalkan ataupun menceritakan, bukan dia yang tahu tentang konsep surat amanah, tentang konsep trust, yang mana benda ni kita wajar explore lah, yang mana benda trust ini sebenarnya dia boleh digunakan untuk bayar hutang, dia boleh digunakan untuk dikhususkan untuk anak-anak yang sedang belajar, anak-anak yang nak teruskan pembelajaran, dan juga untuk tujuan kebajikan, dan dia tidak termasuk dalam, orang kata, menjadi harta pusaka si mati lah. Jadi ini yang saya kata tadi tu, ramai orang dia nampak hasrat dia tu untuk jaga masa panjang, nak kekalkan harta dia tu, hasil sewa contoh 10,000 sebulan kan dapat. Tapi dia tak tahu macam mana, apakah alat yang betul untuk membolehkan setelah semua rumah tadi dia dah dapat sampai RM10,000 sebulan,
meninggal dunia terpaksa dipecah-pecahkan. Jadi sebenarnya kita ada instrumen-instrumen kewangan tadi yang mana boleh bantu mereka yang ada aset banyak ni untuk terus meneruskan legasi tadi dengan cara yang legal, dengan cara yang insya-Allah boleh dibuat secara syariah compliant juga lah. Okay, alright. Ada komen daripada Tuan Hafizul. Tuan Hafizul ni sahabat saya ni merupakan seorang REN lah, seorang real estate negotiator, dan dalam masa yang sama dia pun ada buat konsultan takaful juga, sebagai seorang pruding takaful juga. Dia ada mencadangkan di situ kena buat wasiat, kena buat wasiat sebelum kita meninggal. Jadi maknanya mungkin Pak Di pun boleh terangkan kepentingan wasiat ni kepada masyarakat untuk mereka pastikan sebelum mereka sakit, sebelum mereka mungkin, bila kita tak tahu kita nak meninggal bila kan. Ada kawan saya tu alhamdulillah sihat, orang kata apa, nampak dia tegap, badannya tak ada pernah ada dihinggapi penyakit dan sebagainya. Tiba-tiba kena COVID-19 dan tak lama selepas kena COVID-19 terus masuk stage 5. Selama 5 hari je duduk dekat hospital dengan bantuan pernafasan, kena intubate dan akhirnya tewas dengan COVID-19. Jadi itulah, kita tak tahu sebenarnya kita nak meninggal bila. Jadi itu rahsia Allah. Kita tak akan tahu bila kita akan meninggal. Cuma kita boleh bersedia untuk menghadapi kematian itu. Betul tak Pak Di? Jadi wasiat tu antara salah satu cara macam mana kita nak ni lah. Jadi Pak Di boleh terangkan tak kepentingan orang-orang kita ni buat wasiat? Silakan. Okey, wasiat ini satu benda lah yang ada salah faham di kalangan masyarakat kita. Bila kita sebut tentang wasiat, dia menganggap kita cuba lari dari faraid. Dia sebenarnya tidak. Wasiat dalam Islam, di mana bagi orang Islam, dia kena bezakan wills bagi non-Muslim dan juga wasiat bagi orang Islam. Bagi orang Islam, wasiat ini sebenarnya kita tekankan adalah untuk melantik wasi. Okey, jadi maksudnya eksekutor. Wasi bahasa Melayu dia wasi lah kan. Maksudnya mereka yang mentadbir harta kita selepas kita meninggal dunia. Jadi itulah sebenarnya tujuan utama wasiat untuk orang Islam buat. Bukannya wasiat orang Islam ini buat untuk memikirkan isteri dapat berapa, anak dapat berapa dan sebagainya. Yang penting ialah wasiat itu kita lantik seorang wasi, yang mana wasi inilah yang akan turun naik pejabat insurans, syarikat takaful, turun naik Bursa Malaysia sebagai contoh, pergi jumpa unit trust companies untuk menguruskan urusan tuntutan harta pusaka. Jadi benda yang pertama tentang wasiat, tolong faham betul-betul bagi kita orang Islam, adalah untuk menjadi ganti diri kepada kita. Mana kita dah dalam kubur, dalam tanah dah. Jadi siapa yang nak pergi turun naik pejabat-pejabat ni, maka waktu itulah perlu ada seorang wasi, yang mana wasi inilah yang akan bekerja bagi pihak kita, menjalankan amanah kita, nak bayar hutang ke, nak bagi untuk nak buat orang kata wakaf ke, nak buat sedekah sebagainya. Tapi dia sudah tentulah ada syarat-syarat tertentu, yang mana nak tahu benda ni memang kena rujuklah kepada peguam sebagai contoh, ataupun syarikat-syarikat amanah, yang mana macam mana nak memastikan wasiat yang dibuat itu adalah selari dengan kehendak Islam. Kalau tidak, wasiat yang kita buat tu, kalau sebagai contoh kita ada tulis di situ isteri dapat separuh harta dalam wasiat, maka dia boleh jadi wasiat tu tidak sah lah, sebab kita menulis wasiat kepada waris. Sedangkan untuk wasiat ni kita tak boleh secara spesifik sebegitu, kita cuma boleh berpesan, tetapi dia tidak binding lah untuk mana-mana waris untuk ikut wasiat-wasiat kita. Jadi wasiat kena faham betul-betul orang Islam, hanya tujuan utama dia melantik wasi, melantik seorang pemegang amanah, melantik seorang pentadbir untuk membolehkan harta-harta ataupun urusan dunia kita yang terakhir diuruskan dengan sempurna, dengan baik. Okey? Okey, alright. Terima kasih Pak Di. Jelas semua boleh nampak kat situ sebenarnya tujuan wasiat tu dibuat. Okey, Tuan Syafiq Amin ada komen kat sini nak hutang tak salah, janji ada perancangan. Okey, take note kat situ Okey, Pak Cik Al. Okey, Pak Cik Al ada tanya kat sini, adakah yang dimaksudkan panel tadi konsep konsep trust sama dengan wasiat? Okey, konsepnya tak sama, berbeza lah. Okey, sebabnya wasiat ini adalah surat kita melantik wasi lah, walaupun sebenarnya kita boleh letak dalam satu dokumen yang sama lah. Bukan satu dokumen lah, kita boleh letak, kita boleh buat sekali lah. Tapi sebenarnya kalau nak secara mudahnya, kalau kita kena faham selepas kita meninggal dunia ni, apa akan terjadi dengan harta kita. Harta kita yang pertamanya kita akan digunakan untuk menguruskan urusan kematian kita, maksudnya pengurusan jenazah. Keduanya untuk bayar hutang sesama manusia dan juga hutang dengan Allah Ta'ala. Maksudnya hutang sama manusia ni dengan bank, dengan saudara mara itu semualah. Dan juga hutang Allah ni kalau ada haji yang belum ditunaikan dan sebagainya, atau mungkin ada puasa yang kita tahu tak sempat qada dan sebagainya.
Lepas tu selepas dah selesai itu barulah kita menyelesaikan tuntutan seperti tuntutan harta sepencarian, tuntutan ataupun ada hibah kita buat ataupun buat surat amanah tadi, harta amanah ataupun trust. Dan selepas step itu barulah kita tengok wasiat. Wasiat itu apa yang ditulis. Jadi nak tunjukkan dekat sini, trust dengan wasiat ini adalah dua konsep yang berbeza. Yang mana trust ini kita telah pun membahagikan harta itu semasa kita masih hidup lagi. Okey. Manakala wasiat ini dia hanya orang kata efektif selepas kita mati. Jadi trust ini orang kata kita dah macam dia lebih kurang macam hibah lah, hibah yang asal tu, yang direct hibah ni. Okey, yang mana cuma beza dia dengan trust ni kita masih boleh menjadi salah seorang penerima manfaat lah. Penerima manfaat dalam surat amanah tu kita masih boleh jadi lagi. Berbanding dengan hibah, kalau hibah ni kita dah terus serahkan semua manfaat itu kepada yang menerima hibah. Dan wasiat ni kita kena bezakan dia hanya efektif selepas mati. Jadi berbeza. Ingat kalau trust sebagai contoh kita dah letak dalam satu harta tu dalam surat amanah, maka pemilikan itu akan ditransfer kepada pemegang amanah tadi. Khususnya syarikat ni lah, corporate trustee lah. Jadi sangat-sangat berbeza lah trust dan juga amanah ni tadi. Okey, terima kasih Pak Di. Alright, kita teruskan dengan sekejap lagi saya akan masuk balik soalan-soalan ditanya. Harap bersabar tuan-tuan puan, teruskan masukkan di ruangan komen apa-apa pertanyaan yang tuan-tuan puan ada. Cuma saya nak meneruskan sesi perbincangan dengan Pak Di ni dengan beberapa perkara lagi yang saya ingin tanyakan kepada Pak Di lah tadi. Jadi Pak Di, pada pandangan Pak Di lah persediaan sebelum meninggal dunia, apa yang sepatutnya kita buat khususnya bagi Muslim ni? Tadi kita dah cerita tentang buat wasiat, kita dah cerita tentang nak melantik siapa-siapa yang kita fikirkan sesuai untuk menjadi wasi dan sebagainya kan. Jadi selain daripada wasiat tu, apa lagi yang kita perlu sediakan untuk menghadapi kematian? Bukan nak suruh semua mati esok tak, tapi kita nak bersedia untuk menghadapi kematian tu. Apa yang Pak Di boleh cadangkan untuk kita bersedia untuk menghadapi kematian tu? Pertamanya ialah kita catat sebenarnya semua harta dan hutang yang kita ada tu. Dan bukan sekadar mencatat, kita sebenarnya perlu kumpul dalam satu tempat. Jadi dekat rumah tu sebaik-baiknya, ini sebenarnya saya tiru daripada arwah mak saya lah kan. Sebab kat rumah pusaka dulu tu dia ada satu peti besi. Dalam peti besi tak ada apa-apa, bukan ada emas pun dalam tu, bukanlah ada duit cash ke dalam tu. Cuma peti besi tu adalah satu tempat simpan semua fail yang ada. Maknanya geran tanah dekat situ, surat beranak dekat situ. Maksudnya kita kena ada satu tempat khas yang selamat. Saya pun ada peti besi dekat rumah tapi memang tak ada apa-apa. Memang bukan di situ, bukan letak orang kata Pak Di takut tu orang masuk rumah dia. Cuma nak betul peti besi tu kenapa kita beli? Sebab kalau berlaku kebakaran ke apa-apa, dokumen tu selamat. Mana geran tanah kita, SNP ke apa-apa semua dalam tu, semua ada dalam tu. Mana kita letak tu pasport, semua ada. Jadi pastikan catatan dibuat, dokumen tu diletak satu tempat. Jadi kalau kita meninggal dunia dalam, yalah macam pandemik ni kan, COVID kan, kita ada dengar yang ada sahabat kita dalam masa 24 jam meninggal dunia selepas disahkan positif. Jadi maksudnya waris kita akan terus buka dokumen besi tadi. Bukan nak cari harta, tapi nak tengok apakah dokumen-dokumen yang ada tertulis dekat situlah. Jadi di situ kita boleh tengok sama ada dah buat wasiat ke, ada surat amanah ke, ataupun mungkin ada surat kahwin kedua ke. Okey, jadi yang penting mesti ada tempat yang menyimpan semua dokumen itu secara mudah untuk waris tengok. Jangan simpan semua dalam bentuk cloud. Memang kita rasa cloud ni lah paling hebat sekarang, tapi masalahnya password cloud tu siapa yang simpan? Kan? Jenis kita ni memang jenis share semua benda dengan isteri ke dengan orang lain ke, sampai kadang-kadang kita lupa cloud tu kita seorang je simpan password tu. Jadi kalau kita tak sediakan satu salinan dalam peti besi yang orang boleh akses tu atas satu tempat file yang proper, macam mana apa yang kita patut fikirkanlah. Jadi daripada situ at least buat itu yang paling ringkas. Yang paling ringkas buat catatkan, buat satu dokumen ringkas, senarai harta, senarai hutang, dan juga pastikan tulis geran tanahnya ada di sini. Geran dia punya dokumen hutangnya dengan bank ini, dia punya penjamin dia siapa dan seterusnya, dia punya wasi dia siapa dan seterusnya, semua diletakkan satu tempat lah. Itu lebih memudahkan, mempercepatkan urusan tuntutan harta pusaka, insyaAllah. Okay, setuju.
Sebab orang dulu-dulu kan biasa macam ayah-ayah zaman-zaman saya dulu dia orang ada simpan dalam beg James Bond. Ingat tak ada briefcase James Bond tu kan? Semua dalam beg James Bond tu. Tapi kadang-kadang yang dia tak perasan beg James Bond tu bila tinggal mungkin letak kat atas loteng ke, ada letak bawah katil ke apa kan. Tengok-tengok lipas dah makan dah. Lipas dah makan, dokumen dalam tu apa semua dah kena gigit dengan tikus lah macam-macam kan jadi itulah tuan-tuan perempuan, kita sekarang ni macam Pak Di, satu lagi Pak Di, letak dalam peti besi, pin untuk peti besi jangan lupa bagi tahu dengan apa ni anak dengan isteri kita kan, takut nanti tak boleh nak buka kena panggil bomba pula nak kena pecahkan pula peti besi tu kan. Jadi itulah antara langkah-langkah yang Pak Di sarankan tadi tu. Terima kasih banyak-banyak atas saranan Pak Di lah. Okey, kita tengok pula soalan daripada Puan Fliza Khairi. Salam Pak Di, di mana tempat yang bagus dari segi keuntungan dan halal untuk kita melabur pada masa kini? Oh, ini soalan ni dah luar daripada kita punya topik perbincangan ni, tapi tak apalah, kita minta Pak Di tolong jawabkan soalan ni. Dari segi keuntungan dan halal untuk melabur pada masa kini, banyak tempat sekarang. Cuma sekarang ni bergantunglah kepada kita, kepada yang berapa banyak modal yang kita ada. Sebab kalau modal tu cuma ada RM10, maka tempat yang kita ada memang ada macam SB, tabung haji dan sebahagian daripada online investment tu adalah. Jadi pertamanya modal itu berapa besar. Kalau modal itu besar, maka lagi banyak pilihan yang ada. Itu satulah option. Lepas tu yang halal pun banyak. Okey, sekarang ni memang banyak pilihan yang halal. Cari sahaja mana-mana tempat yang ada penasihat syariah yang mengesahkan satu tabrak itu halal ataupun tidak, syariah compliant ataupun tidak. Cuma dari sudut keuntungan, maka dari sinilah kita kena faham, kalau nak dapat untung lebih, maka kena bersedilah untuk ambil lebih risiko. Kalau rasa tak nak ambil risiko lebih, maka orang kata keuntungan yang patut diterima tu kena terimalah dengan berapa peratus sahaja setahun. Jadi maksud dari sudut keuntungan ini dia akan berbeza lah mengikut kita sendiri. Kalau kita ini jenis berani mengambil lebih risiko, maka kita akan jumpa dan bersedia mengambil tempat yang lebih volatile, orang kata lebih berisiko tinggi. Contoh macam sekarang ni digital asset lah, macam digital asset macam Bitcoin, Ethereum, semua yang ada semua cryptocurrency tu, kalau kita tengok kenaikannya dalam masa sehari tu boleh tahan lah, saya pun takut melihatnya. Tapi adakah kita berani nak meletakkan banyak duit kita dalam cryptocurrency sebagai contoh? Oh, dah ada sambungan Cryptocurrency balik kejap Cryptocurrency sekarang ni recognize as patuh syariah ataupun tidak? Dia agak tricky soalan tu sebenarnya, sebab apabila saya baca keputusan syariah SAC tu yang saya faham, pertamanya cryptocurrency itu mesti didagangkan dalam recognized market operator ataupun digital asset operator tu, yang 4 kan, misalnya 3. Okey. Cuma yang kedua dia syarat kedua dia, itu satu syarat pertama. Syarat kedua dia mesti ada menepati syarat-syarat tertentu yang diletakkan dalam resolusi Suruhanjaya Security itu. Dan di situ saya melihat ada keperluan untuk mana-mana syariah advisor untuk mengesahkan sama ada Bitcoin itu halal, Ethereum itu halal dan sebagainya. Dia bukannya asalkan ada di mana-mana operator exchange maka dah jadi syariah compliant. Tapi itu saya fahamlah, saya melihat ada dua benda. Maksud dia mesti tersenarai dalam DEX, dalam digital exchange operator di Malaysia, dan juga yang kedua mesti ada syariah advisor yang mengesahkan sesuatu cryptocurrency itu patuh syariah lah. Jadi dalam blog saya tu di .net tu, kalau buat carian, saya ada tulis lah apa yang saya dah jumpa, cryptocurrency mana yang ada pengesahan syariah lah. Jadi itu yang saya faham, tapi ada juga yang faham sebaliknya, iaitu dia kata apa-apa yang dah dalam digital exchange tu dia kata dah syariah compliant. Tapi saya nampak macam tidak begitu. Itulah dia punya ayat wording dia tu. Wallahualam. Okey, jadi kalau rasa was-was, rasa risau, tak payahlah melabur dekat cryptocurrency dulu. Tunggu sampai dah betul-betul yakin, baru kita banyak lagi peluang-peluang pelaburan lain yang kita boleh simpan duit kita kat situ kan. Jadi kalau kita rasa was-was, jangan dululah. Okey, Puan Filza ni tadi ada sambungan pula, dan institusi yang stabil untuk melabur simpanan wang kita. Kat mana yang agak stabil tu, Wadi? Kalau institusi itu yang stabil, semua yang stabil. Cumanya kalau nak kata tak loss tu, maka tak banyak lah. Maksudnya apa yang ada memang tabung haji dan juga SB lah. Mahu kata memang RM1 yang kita laburkan, RM1 itu akan selamat. Tapi dalam keadaan sekarang, disebabkan saiz dana yang besar menyebabkan kita nak mendapatkan return yang tinggi itu memang susah lah daripada satu sudut, sebab
saiz dana untuk yang tabung haji dan juga SB terlalu besar, dan pada masa yang sama saiz pasaran negara kita ni kecil. Jadi diorang saja kalau diorang nak melabur menyebabkan maksudnya return yang boleh digenerate oleh mereka yang ada dana yang besar ni memang limited lah. Nak tak nak, dalam keadaan sekarang mereka terpaksa invest di luar negara lah. Macam PNB baru umumkan baru-baru ni, dia dah buka satu tabung untuk melabur di luar negara, sebagai contoh lah. Tapi dia tidak fix, dia tidak lagi, harganya tak tetap lah, harganya dia akan macam amanah saham nasional lah yang akan turun naik ikut harga pasaran. Okay, alright. Oh, Tok Red pun ada malam ni. Terima kasih Tok Red. Bagus sesi ni. Thank you panelists. Okay, terima kasih Tuan Presiden Nadi kita, Datuk Redwan Yusof. Okay, Cikgu Hashimah ada tanya punya soalan Cikgu Hashimah ni. Apa beza wasiat dengan hibah, Pak Di? Okay, wasiat ni sama tadi saya terang, maksudnya dia akan efektif selepas meninggal dunia. Manakala hibah ini dia sepatutnya telah pun mana pertukaran hak milik itu, ownership itu telah berlaku semasa hidup lagi. Cuma bezanya ada hibah ini yang mana diletakkan dalam bentuk amanah, yang mana dia hibah dan juga amanah, namanya ada kombinasi antara dua lagi, antara hibah dan juga amanah. Dan juga ada hibah yang direct, maksudnya macam terus bagi anak yang pertama dapat terus rumah dekat Bangi sebagai contoh. Tapi wasiat ini, benda tersebut kena ingat betul-betul dia mesti berlaku, maksudnya dia hanya efektif selepas kematian. Maksudnya selagi mana kita tidak meninggal dunia, wasiat itu boleh diubah. Dan dari sudut perundangan dia akan ambil wasiat yang paling terkini. Sebagai contoh, kita buat wasiat 1 hari bulan 9, masa malam ni kejap lagi 3 hari bulan 9 kita tukar lagi wasiat tu, boleh sebenarnya, tak ada masalah. Dan sekiranya kita meninggal pada esok hari, maka wasiat yang kita ubah pada 3 hari bulan 9 itulah yang akan diambil sebagai wasiat yang paling latest, yang akan berkuat kuasa lah. Okey, itu cikgu insyaAllah. Okey, terima kasih cikgu atas soalan tu. Okey, Puan Hayati Sal ada tegur Pak Di ni. Hai Pak Di. Okay, wah, good idea peti besi tu. Puan Hayati Sal ada komen kat situ. Okey, seterusnya daripada Tuan Abdul Rahim. Okey, ni bira saya ni nak bertanya, apabila kita sudah melantik wasi atau beneficiary untuk hibah dalam takaful, perlu ke kita buat wasiat lagi melalui peguam? Okey, dalam takaful. Okey. Saya jawab yang takaful. Saya cakap dulu dari sudut perancang kewangan, yang tu biar lawyer jawab yang selebihnya. Okey. Okey. Takaful, maksud dalam takaful, bila kita buat hibah, mana kita letakkan siapa beneficiary dia, mana penerima hibah tu, maksudnya dia akan terhad kepada takaful tu sahaja. Okey, manakala wasiat ni, kenapa kita buat? Sebab dia akan cover semua harta yang ada, termasuklah harta yang kita terlupa. Maka wasiat itu boleh cover harta tersebut. Jadi hibah dia spesifik kepada, dia kena spesifik harta yang mana hendak dihibahkan. Dia tak boleh kata saya nak hibahkan semua harta di langit dan di bumi. Tapi kalau wasiat boleh kita tulis semua harta yang ada di Malaysia, semua harta di Sabah Sarawak, semua harta di Kongo, Costa, di Tajikistan, semua kita letak dalam wasiat. Okey, itu boleh tambahlah Coach Aizat dia lawyer. Okey, basically macam ni okey, Tuan Abdul Rahim ni kita panggil dia Pak Tam Pak Tam. Okey, Pak Tam macam ni Pak Tam Pak Tam bayangkan begini. Takaful ni, setiap takaful memang kita dah buat nomination ada borang untuk kita nominate siapa waris yang akan kita serahkan dia punya portion kat situ. Okey. Jadi kalau katalah kita buat nomination dalam takaful tu, dia terhad untuk takaful tu sajalah macam yang Pak Di beritahu tadi. Cuma macam wasiat ni pula, wasiat ni menyeluruh untuk aset-aset, untuk hutang-hutang, untuk kita punya what we call movable, immovable asset dan sebagainya. Jadi itu yang sepatutnya kita kena fahamkan. Dan bila kita dah letak nomini di dalam takaful, dia hanya terhad untuk takaful tu saja. Yang wasiat tu memang untuk aset-aset yang lain, untuk perkara-perkara yang lain yang tidak kita nyatakan secara jelas di dalam what we call takaful punya nomination tadi itulah. Okey, dan dalam masa yang sama, bila kita nak buat wasiat ni, not necessarily kita buat dengan peguam. Okey, ni pun Pak Tam perlu fahamkanlah, tak semestinya kita buat wasiat tu dengan peguam. Kita boleh je buat wasiat sendiri. Kalau kita tahu dia punya lim-lim dia lah, kita tahu dia punya what we call syarat-syarat untuk membuatkan wasiat tu sah dari segi undang-undang.
Dan dalam masa yang sama penyaksian, penyaksian ni pun saya nak kena beritahu, wasiat ni sepatutnya disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang, lelaki, 2 orang lelaki, ataupun kalau misal kata dalam hal yang melibatkan kata apa, penyediaan wasiat oleh dia ada sekarang banyak wasiah shop lah, solihin solihin trustee dan sebagainya, banyak So tuan-tuan perempuan sebenarnya boleh menggunakan khidmat syarikat-syarikat wasiat ni tadi untuk menyediakan wasiat. Tapi benda tu sebenarnya tak wajib ataupun not necessary lah kita gunakan perkhidmatan mereka ataupun perkhidmatan guam guam untuk sediakan wasiat tu sendirilah. As long as kita tahu apa syarat yang diperlukan dan kita boleh buat sendiri wasiat tersebut, jadi kita boleh je kita tulis wasiat tu sendiri, tak ada masalah. Dan sebenarnya kos untuk buat wasiat ni pun tak mahal, dan kalau kita kata apa nak lantik peguam untuk buat wasiat ni pun, saya boleh katakan di sini dia bukannya berdasarkan kepada berapa harta yang kita ada, kena calculate based on kita punya nilai aset dan sebagainya, tidak. Dia memang ada dia punya standard rate yang diaplikasikan ataupun yang diguna pakai lah. Jadi tak mahal sangat, dan tak susah sebenarnya untuk kita buat wasiat tu. Kalau misalnya kata kita nak gunakan khidmat peguam boleh, ataupun kita nak buat sendiri pun boleh. Nanti Pak Tam kita boleh bincang lanjut lah tentang perkara ni di luar daripada sesi ni, kalau Pak Tam berminat nak buat wasiat dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh bantu Pak Tam di situ lah. Okey. Peti besi tak ada, peti ais ada. Rosak macam tu. Peti ais pun boleh juga. As long as boleh simpan dokumen-dokumen tu, okey lah tu kan. Betul atas loting kepada hati juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, tunggu Cikgu Hashimah ada komen kat sini. Terima kasih atas penjelasan. Okay, terima kasih Cikgu atas kesudian Cikgu join rancangan live kita pada malam ni. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak atas sharing yang dah Pak dibuat tadi tu. Okay, last sekali ada Cikgu Hashimah komen. Terima kasih Saudara Aizat dan Saudara Suzardi perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hashimah. Terima kasih banyak-banyak kepada Pak Di atas kesudian Pak Di untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan insyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada nyawa di kandung badan, ada rezeki nanti kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain. Jangan serik Pak Di, kalau saya jemput tu jangan pula lepas ni tak berkesempatan ke apa kan. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti rancangan live ni, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Okay, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan e-book saya ada tuliskan di bawah ni dekat tag yang ada saya dah runner yang saya tengah buat tu. Dapatkan e-book saya melalui link yang saya dah letakkan di situ, dan tuan-tuan perempuan boleh download e-book tersebut secara percuma, tak perlu nak bayar apa-apa. Saya ada 3 e-book yang saya akan berikan kepada tuan-tuan perempuan. Boleh dapatkan e-book tersebut secara percuma melalui link yang saya dah letakkan di bawah ini. Okay? So itu saja daripada kami berdua malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan di kami sendiri. Saya minta ampun dan minta maaf kalau misalnya kata saya ada terkasar bahasa, saya ada menyinggung perasaan tuan-tuan perempuan semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Di atas kesudian Pak Di untuk join rancangan live malam ni. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam rancangan live yang akan datang di page hartanah anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.